Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ni saya terangkan pada anda adab sebelum membaca Al-Quran. Sekarang ada 6 adab ketika kita membaca Al-Quran. Yang pertama, membaca Al-Quran dengan suara yang baik dan elok, supaya Nabi mengaku umat. Di sana nanti kita akan berjumpa dengan hadis yang banyak. Nabi tak suka pada umat dia yang baca Quran dengan, Nabi kata, man lam yataghannal Quran falaysa minna. Orang yang tidak melagukan Quran maka dia bukan daripada kami, daripada umatku. Maksudnya, walaupun Nabi bukanlah marah pada orang yang tak melagukan Quran, maksudnya kalau boleh baca Quran tu baca yang paling elok, suara paling elok. Bukan nak abang kata kita suara sedap, tapi biar manusia terpegun dengan Al-Quran. Kita silap baca sedap-sedap, kita nak orang kata kita suara sedap. Sepatutnya kita baca bagi sedap dengan niat supaya manusia mengkagumi. Rupanya baca Quran lagu tu punya sedap. Biar bagi wow, kalam Allah. Kerana tidak ada kalam seumpama kalam Al-Quran dengan lagukan Quran yang semerdu Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Yang kedua, membaca dengan khusyuk, yakni menumpukan fikiran, tawaduk, rendah diri, dan tadabbur, memahami dan merenungi makna Al-Quran. Ini yang kedua, adab baca Quran. Baca sambil faham. Baca satu ayat, tengok apa makna dia. Baca satu ayat, tengok apa makna dia. Dia membantu kita agar kita lebih memahami Al-Quran. Yang ketiga, membaca dengan nyaring serta tartil dengan penuh keimanan dan keyakinan. Baca ikut hukum tajwid dia bagi elok-elok. Sama ada kita baca tartil tu secara tahqiq, lambat-lambat, ataupun kita baca tartil kita tu secara tadwir, agak pertengahan, ataupun secara hadar, baca laju macam budak-budak di tahfiz. Mereka baca laju untuk ulangkan Al-Quran. Baca macam mana pun tak apa, janji baca bagi betul. Laju ke, sederhana ke, lambat ke, tapi semuanya masih lagi dalam kategori tartil, yakni kita baca dengan memeraikan segala hukum hakam tajwidnya. Okey. Yang keempat, tidak diselangi dengan percakapan kecuali menjawab salam. Bahkan tak digalakkan orang yang sedang baca Quran kita bagi salam, supaya dia fokus pada bacaan dia. Okey? Jadi kita jangan duk selang dengan sembang-sembang. Baca Quran, baca Quran. Yang kelima, hendaklah memberhentikan bacaan Al-Quran kalau kita nak menjawab seruan azan ataupun nak menjawab salam, ataupun ada benda-benda yang penting, berhenti pada full stop dia, pada akhir ayat dia. Mesti kena berhenti pada wakaf dia yang betul. Wakaf tam, wakaf kafi, sekurang-kurangnya wakaf jaiz. Jangan berhenti pada wakaf yang dilarang, sebab dia merubah makna Al-Quran. Yang keenam terakhir, memelihara kehendak maksud ayat. Seperti setelah membaca ayat sejadah, sunat terus melakukan sujud tilawah dan memohon rahmat dan keampunan setelah membaca ayat-ayat, ataupun memohon rahmat dan keampunan setelah membacakan ayat-ayat rahmat istighfar. Dan sebaliknya, jika membaca ayat mengenai kesiksaan azab, lalu kita minta berlindung dengan Allah agar kita dijauhkan daripada azab, dan kita berselawat kepada Nabi sekiranya ayat itu merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud ayat tu, bila kita faham maksud ayat tu, maka kita tahu apa yang kita nak kena buat. Nak puji Allah ke, nak minta berlindung daripada azab ke, nak minta syurga pahala ke, nak puji Nabi, nak selawat pada Nabi dan sebagainya. Ini proses 6 perkara adab ketika sedang membaca Al-Quran. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya telah berjaya menghabiskan dan belajar 1000 perkataan Al-Quran menggunakan kaedah Al-Quran. Saya tidak pernah terfikir pun untuk belajar, sebab saya bukanlah pelajar aliran Arab. Apa yang buat saya teruja bila saya baca surah lazim, saya faham bacaan surah itu. Seperti 3 qul. Qul a'udzu birabbin nas. Qul maksud dia katakanlah. A'udzu, aku berlindung. Birabbi, dengan Tuhan. An-nas, manusia. Katakanlah aku berlindung dengan Tuhan pemeliharaan sekalian manusia. Apa yang buat saya teruja adalah bila saya baca surah lazim tu, di dalam solat saya rasa tersentuh, sebab saya faham bacaan surah tu dalam solat saya. Jadi saya nak ajaklah semua untuk belajar bahasa Al-Quran menggunakan kaedah Al-Quran.